أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahmat Allah sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk sama-sama berada di rumahnya. Kemudian kita salat berjamaah, duduk sekejap dalam majlis, membincangkan sedikit sebanyak daripada ilmu Allah yang maha luas. Sambungan kepada surah Ghafir ayat 41 dan seterusnya, muka surat 471. Kita baca bersama-sama, tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما
أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب Sadaqallahul Azim. Itu dia tuan-tuan dan puan, lebih kurang satu muka surat daripada surah Ghafir bahagian yang ke-6. Baik, Saudara rahmat Allah sekalian, kita tengok sekejap tajuk ringkas pada ayat nombor 43. La jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya. Cuba kan? Baik, perkataan fid dunya
Ad-dunya tu nun mati berjumpa dengan ya. Hukum asal dia adalah namanya idgham ma'al ghunnah. Hukum asal. Jadi kena baca sepatutnya fi dunya lah, sepatutnya. Tapi tuan-tuan, dalam Quran yang seperti ini ada 4 perkataan dia panggil kes khas, terkecuali. Kes yang terkecuali. Jadi dengan sebab itu kalau baca dunya salah. Dia kena baca fid dunya. Cuba. Bila sebut dun itu di izhar. Sepatutnya idgham dunya itu kan. Tetapi oleh kerana kita jelaskan nun dun ya, maka itu dia panggil izhar, dan namanya izhar mutlak. Izhar secara mutlak. Ini sebab itu tuan-tuan, perkataan yang seperti ini ada 4 lah. Ada 4 perkataan dalam Quran yang terkecuali. Hukum asal idgham ma'al ghunnah, tetapi oleh kerana 4 ini terkecuali itu kenapa? Kerana tuan-tuan, dari sudut bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang asal itu memang baca begitu dah, dunya. Itu satu. Yang kedua ialah bunyan. Cuba tuan-tuan, bunyan. Cuba. Bunyan. Sepatutnya buyan. Tak, dia baca bunyan. 2. Yang ketiga adalah sinwan. Sinwan. Sinwan salah. Sinwan. Dan yang keempat qinwan. Cuba. Ada. Sepatut qinwan salah. Qinwan. Jadi 4 perkataan ini yang paling banyak sekali berulang-ulang dunia lah. Dunia ada 115. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat perkataan akhirat dalam Quran pun 115 juga. Sama banyak. Jadi ulama-ulama bincangkan kenapa sama banyak antara dunia dan akhirat ini, supaya diseimbangkan di antara dunia dan akhirat. Itu tujuannya ataupun hikmah lah. Kenapa dunia 115, akhirat pun ada 115. Tapi rahsia sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Qinwan, bunyan ada 2 atau 3 gitulah. Kemudian qinwan pun ada sedikit saja. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, yang paling banyak dunia. 4 perkataan ni ada seluruh Al-Quran berulang-ulang gitulah. Itu dia panggil izhar mutlak. Tuan-tuan, izhar mutlak. Jadi tak ingat nama pun tak apalah, yang penting boleh baca dengan betul. Fid dunya. Cuba. Bunyan, sinwan, qinwan. Begitulah 4 perkataan. Jadi cuma tuan-tuan untuk kemudahan, tuan-tuan boleh tengok di sini memang ditanda demikian. Ini menunjukkan izhar, tanda mati atas nun ini. Yang ini pun mati juga, tak ditanda apa-apa. Lam alif ni mati juga, tak ditanda apa-apa. Itu menunjukkan mat. Tapi kalau mati tanda gini, ini maksudnya ialah izhar dunya. Jadi tuan-tuan ingat yang itu pun mencukupilah. Okey. Kemudian kita tengok qiraat ringkas. Tuan-tuan, yang kita baca ramai-ramai tadi, nama bacaannya adalah bacaan Hafs daripada Asim. Cuba Hafs daripada Asim. Baik, Hafs daripada Asim ini adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma disandarkan kepada nama ini kerana mereka ini ushtuhira ataupun ishtahara, masyhur mereka dengan mengamalkan bacaan ini sehingga dinamakan bacaan yang Hafs daripada Asim.
walhalnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita nak baca malam ini ialah bacaan Ad-Duri dari Abu Amr, ya, Ad-Duri daripada Abu Amr. Ayat nombor 41 tu tuan. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila najah. Cuba tuan. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Itu bacaan kita lah, hafz daripada Asim. Tapi bacaan Ad-Duri daripada Abu Amru membaca dengan Mali ni dibaca Maliya, ada baris ya itu. Maliya ad'ukum. Cuba tuan. Ada ada baris. Kita kata tak berubah makna ke tu? Jawapannya tidak. Itu hanya kaedah sahaja yang kalau nak bincang panjang maka dia ini kaedah dalam ilmu qiraat. Maliya ad'ukum. Satu. Yang kedua ialah hujung sekali itu ilan nar, itu baca kita baca, kemudian bacaan Ad-Duri dengan imalah ilan nil. Cuba tuan, ilan nil. Cuba. Baik, bacaan imalah ini iaitu condong naut, saya ingat sikit nil. Itu sudah, sebenarnya bunyi ini sudah ada dalam bahasa Malaysia tuan-tuan. Cuba tuan-tuan, E itu imalah tu. Bunyi tu. Kemudian J itu imalah. Bunyi itu imalah dia panggil. K itu imalah. Jadi sini ne. Jadi sebab itu tuan-tuan, itu dipanggil bacaan imalah. Kita cuba. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila najah. Cuba. Wa tad'unani ila an-nar. Itulah dia tuan-tuan. Tujuan Ustaz untuk memperkenalkan sahaja bacaan ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana di sana ada bacaan-bacaan lain yang kebanyakan umat Islam tak tahulah. Kebanyakan. Jadi dengan sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita dapat mengetahui di sana ada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara mutawatir sampai kepada kita. Tinggal lagi yang kita beramal ialah dengan bacaan hafz daripada Asim. Boleh tuan? Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Kita telah baca ayat yang sebelum ini, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Ada di kalangan keluarga Fir'aun yang memeluk Islam mengikut Nabi Allah Musa alaihissalam, tetapi dia menyembunyikan imannya. Dan kata Imam Ibn Kathir, orang yang memeluk Islam ini tak jelas namanya, cuma dia adalah ibnu ammi, sepupu kepada Nabi Allah Musa, sepupu kepada Fir'aun. Sepupu Fir'aun memeluk Islam. Baik. Maka dia pun kata, wahai kaumku, apa yang aku mali ad'ukum ilan najah, aku ini menyeru kamu ini kepada satu keselamatan, khususnya selamat hidup kamu di akhirat. Wa tad'unani ila an-nar, sedangkan kamu menyeru aku ni kepada neraka. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bih,
ma laysa li bihi ilm, dan kamu menyeru itu supaya kufur kepada Allah dan mensyirikkan Allah. Ma laysa li bihi ilm, yang sebenarnya aku tidak ada pengetahuan tentang perkara itu. Yang aku tahu ialah aku menyeru ad'ukum ilal azizil ghaffar, aku menyeru kepada Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengampun. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya, yang sesungguhnya apa yang kamu seru itu sebenarnya tak patut pun. Laysa lahu da'watun fid dunya, bukanlah satu seruan yang layak di atas muka dunia dan juga di akhirat. Wala fil akhirah. Wa annama raddana ila Allah, kerana kesimpulannya kita semua pasti balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal musrifina hum ashabun nar, bahkan orang yang melampaui batas itu adalah penghuni neraka. Fazatadhkuruna ma aqulu lakum, kalau kamu tolak pun satu hari, yakni di akhirat kelak, kamu pasti akan ingat apa yang aku seru ini, apa yang aku beri peringatan, mesti kamu akan ingat satu hari nanti. Wa ufawwidhu amri ila Allah, maka aku serahkanlah urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap apa yang hamba-Nya buat. Fawaqahu Allahu sayyi'atu ma makaru, maka Allah selamatkan dia tu daripada kejahatan-kejahatan yang cuba dilakukan kepada orang ini dan termasuk Nabi Allah Musa. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, maka dilingkunglah, dikepunglah pengikut-pengikut Firaun, ini keluarga Firaun dan juga pengikut-pengikutnya dengan satu keputusan daripada Allah yang sangat azab yang sangat berat, iaitu mereka itu terkepung dalam air yang akhirnya mati mereka semua. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Di kalangan ahli keluarga Firaun, tak ramai yang memeluk Islam. Kenapa Ustaz kata Islam? Kerana tuan-tuan, agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, sekalipun katakanlah nama lain-lain lah, Hanif ke apa semua, tapi hakikatnya dia adalah agama Islam. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menamakan demikian. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, ketika Nabi Allah Lut, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, baru yang ke-6 yang ke-7 Rasul itu. Pada masa itu bila kaum Lut ini terkenal dengan perbuatan LGBT mereka, lalu Allah hancurkan kaum Lut ini. Bila Allah hancurkan kaum Lut itu, Allah sebut dalam Quran, iaitu fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Semua sekali hancur, tapi yang selamat ialah tidak adalah rumah yang selain daripada rumah orang Islam. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, yang ada hanyalah rumah orang Islam. Jadi maksudnya sejak daripada zaman hari itu pun Rasul-Rasul dulu pun dia punya agama adalah Islam. Islam itu apa maknanya tuan-tuan? Yani al-khudu' wat-tadhallul wal-iz'an, iaitu Islam ini berserah, tunduk, patuh. Patuh kepada siapa? Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah Jalla wa Ala dan Rasul pada zaman itu Islam. Kalau di zaman Nabi Adam lah, tapi Allah juga. Zaman Nabi Lut lah, tapi Allah juga. Maknanya mentauhidkan Allah dan mengikut Rasul pada zaman. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul itu Rasul Muhammad, tetapi Tuhan adalah sama, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Agama juga Islam. Baik, sudah saya rahmati Allah sekalian. Jadi di kalangan ahli keluarga Firaun ini yang masuk, yang disebut dalam Al-Quran, dua orang inilah. Yang pertama sekali ialah Asiyah, isterinya Firaun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu mara'ata Firaun, disebut imra'ata Firaun, isteri kepada Firaun namanya Asiyah. Baik, itu pertama. Yang kedua ialah lelaki ini, iaitu sepupu kepada Firaun.
Tapi akhirnya Allah selamatkan dia. Firaun cari kejar juga dia, tapi akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pengikut yang setia kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Baik. Dalam ayat ini Allah gunakan perkataan wa ya qaumi mali ad'ukum. Aku menyeru kamu kepada kelepasan, keselamatan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'unani ila an-nar, sedangkan kamu menyeru kepada neraka. Tuan-tuan, ad'ukum wa tad'unani, kedua-duanya daripada perkataan dakwah. Dakwah ini da'a yad'u, da'a yad'u, kedua-duanya pada perkataan yang sama, makna seru. Rupanya perkataan dakwah ini Allah Subhanahu wa taala guna kepada kedua-dua keadaan. Yang baik pun dakwah, yang tak baik pun dakwah. Dalam ayat lain Allah gunakan syaitan, ulaika yad'una ila an-nar. Syaitan itu menyuruh kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-maghfirah, dan Allah pula menyeru kepada pengampunan. Jadi dua perkataan yang sama digunakan, tapi maksud berbeza. Satu menyeru kepada baik, satu lagi menyeru kepada kejahatan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, dalam masalah ayat Quran yang sebegini, dan memang dalam Quran ni banyak tempat yang Allah guna perkataan, satu perkataan tetapi digunakan banyak maksud. Sebagai contoh, perkataan wahyu. Wahyu ini ada beberapa tempat dalam Quran. Wahyu kepada Rasul, wahyu juga. Wahyu kepada haiwan, wahyu juga. Wahyu kepada manusia biasa, wahyu juga diguna. Syaitan pun Allah guna perkataan wahyu. Kita bawa sudah, syaitan 5 wahyu juga. Ada lebah 5 wahyu juga. Perkataan sama, maksud lain-lain. Sebab itulah tuan-tuan kena ingat bahawa dalam Quran bila Allah sebut yadullahi fawqa aydihim, yadun makna tangan. Jadi tak boleh terjemah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kenapa? Yang inilah jawapannya. Kenapa? Kerana banyak perkataan lain dia panggil lafzul mushtarakah. Lafzul mushtarak, iaitu satu kalimah digunakan kepada beberapa makna. Baik, perhatikan tuan-tuan. Wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah bahawa aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Makna sifat manusia yang ada kepada Rasul. Yuha ilayya, tetapi diwahyukan kepada aku. Perkataan guna yuha, wahyu. Baik. Kemudian kepada emak Nabi Allah Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Wahai ibu kepada Nabi Musa, kami wahyukan kepada emak Nabi Musa supaya dia menyusukan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, kisah Nabi Allah Musa ni menarik, banyak di tempat dalam Al-Quran. Ketika itu Firaun nak bunuh semua budak lelaki disebabkan satu mimpi. Mimpi itu dirujuk kepada kahin tukang tilik, Tok Bomo dia lah. Bila tukang tilik ni katakan bahawa akan lahir seorang budak yang akan meruntuhkan kerajaan tuanku, dia pun cari semua budak lelaki bunuh. Tapi tuan-tuan, yang agak menariknya ialah di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam tu Firaun cari semua budak lelaki nak bunuh. Tetapi Nabi Harun, adik Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Harun, Musa wa Harun, adiknya itu tidak pula dicerita dalam Quran dia cari nak bunuh. Kenapa pula? Bukankah Harun juga budak lelaki? Tidak dibunuh. Maka tuan-tuan, di dalam tafsir ada menyebutkan bahawa Firaun ni memang perintah bunuh semua sekali. Bunuh semua sekali anak lelaki.
Uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahu. Bunuh semua budak lelaki dan biarkan budak perempuan hidup. Maka bila dia bunuh ni, maka datanglah fikiran daripada menteri-menteri dia. Menteri-menteri dia tidak bodoh, tuan-tuan. Dia cerdik. Dia fikir, tuanku, kalau kita bunuh belaka budak lelaki, macam mana nak tentera kita nanti, nak ganti tentera yang ada nanti tua-tua apa semua, mana? Siapa nak ganti? Takkan perempuan nak jadi tentera? Fir'aun terfikir, ya tak ya juga. Maka tuan-tuan dia buat gini. Tahun pertama bunuh, tahun kedua biar hidup. Tahun ketiga bunuh, tahun keempat biar. Gitu tuan-tuan, lat itu. Ini Fir'aun punya fikiran. Jadi tuan-tuan, kebetulan Nabi Allah Harun AS lahir pada tahun tidak dibunuh. Itu cerita. Tak apalah. Yang pentingnya mak Nabi Allah Musa, Allah guna perkataan wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyu kepada emak Nabi Musa. Baik, soalan. Soalannya ialah, adakah mak Nabi Musa itu nabi? Jawapannya tidak. Kenapa? Orang perempuan tidak jadi nabi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, itu maknanya ilhamkan kepada emak Nabi Musa supaya menyusukan anak itu, fa iza khifti alaihi fa'alqihi fil yamni. Kalau kamu takut, kau masukkan dalam besen, dalam bekas, hanyutkan ia. Hanyutkan ia dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kedua. Yang ketiga, lebah juga Allah wahyukan. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dalam surah An-Nahl, lebah. Kami wahyukan kepada lebah. An ittakhidhi minal jibali buyuta, kamu buatlah rumah di bukit-bukit. Sarang kamu tu buat di bukit-bukit, di pokok-pokok tinggi tu. Itulah rumahnya lebah. Jadi muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, wahyu kepada lebah, adakah lebah ini rasul juga menerima wahyu? Tak. Lebah ini adalah dia panggil ilhamul fitri, satu ilham secara fitrahnya. Makna sifat lebah itu, dia tahu dah kalau dia nak buat rumah, buat sarang dia kena buat tempat tinggi, di atas pokok, di atas bukit. Begitu sudah diilhamkan secara fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah macam itik berenang lah tuan-tuan. Kita kata kena mengajar, tak, anak-anak dia tu ikut ibu dia masuk laut tu boleh berenang selalu tuan-tuan. Itu Allah Subhanahu wa taala beri secara fitrahnya kepada haiwan. Tapi Allah guna perkataan wa auha, kami wahyukan. Baik. Kemudian syaitan, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Syaitan ini wahyukan kepada kawan-kawan untuk memujadalah, untuk menentang, buat jahat. Itu dia ada wahyu juga. Lah syaitan dia wahyu juga. Itu tidak makna wahyu, maknanya bisikan-bisikan, ataupun syaitan itu hantar kepada kawan-kawan dia benda seperti itu. Tapi tidak diterjemahkan dengan maksud wahyu seperti mana Nabi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, samalah dengan perkataan ini, ad'uukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Walaupun perkataan yang sama, tetapi maksudnya lah lain. Jadi dengan sebab itu, dalam hal seperti ini tuan-tuan, kena rujuklah kepada orang-orang yang mahir. Kalau Quran ini dia baca sendiri, dia buat-buat faham sendiri, maka rosak, akan rosak. Sebab itulah tuan-tuan, dalam Quran Allah sendiri sebut bahawa yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Quran itu ramai orang sesat, dan ramai juga mendapat hidayah. Kita pun pelik juga macam mana Quran sesat. Kalau dapat hidayah tu okeylah. Ada ramai orang dapat hidayah kerana Quran, dan ramai sesat kerana Quran. Macam mana sesat kerana Quran pula? Sesat kerana Quran ini kerana membelakangi, tak ikut Quran.
Allah dah tunjukkan begini dalam Al-Quran, dia tak ambil panduan daripada Al-Quran. Malahan dia putar, dia beritahu, dia faham sendiri. Sebagaimanalah kes kalau sekarang tuan-tuan duk cerita tentang artis kahwin dua apa semua tu, Ustaz tak nak ulah, itulah, biarkanlah. Cuma tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan di sini ada peguam. Peguam yang ambil kes ini, ya, mengambil kes orang perempuan. Dulu peguam perempuan tak pakai tudung itu kita kenal berlaku. Biarlah. Yang itu nampaknya senyap dah sikit. Yang masalahnya ada peguam yang Islam, nama Islam, pakaian tudung pun macam orang Islam yang baik. Tetapi tuan-tuan, Masya Allah, dia punya kata-katanya mengutuk, menghina, memperli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat dahsyat. Dalam hal ini tuan-tuan, dalam hal berkahwin, orang lelaki berkahwin lebih ni 2, 3 dan 4 ini, dia kata yang tidak berlaku adil itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia bagilah hujah dia itu, tapi hujah dia dan kefahaman akal dia. Dia bukan ikut ulama ke, dia tak ada. Dia hanya faham dengan akal dia sendiri. Yang tidak berlaku adil itu siapa? Rasulullah sendiri, dia kata. Baik tuan-tuan, orang bercakap sebegitu, sekiranya dia sihat, dia tidak sewel, akalnya betul pada masa itu, dia pun faham apa semua, sadar, maka jatuh imannya, kufur ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana mempertikaikan dua perkara, ma'ulima minad din bid-darurah, yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini dua perkara ini mesti ikut. Yang pertamanya Allah, iaitu Al-Quran, wajib, fardu, tidak ada pilihan, ini kena ikut, suka atau tidak suka. Masalah nak mencari kefahaman tak apa, tak ada masalah. Dalam Quran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mencari, nak menyelidik Quran untuk menambah yakin, tak apa, itu tak ada masalah. Sebagaimanalah Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana kamu menghidup benda mati. Maka Allah kata, qala awalam tu'min, kamu tidak beriman Ibrahim? Tak, mempersoalan kamu tidak beriman. Qala bala, bukan begitu ya Allah, bahkan aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, supaya hati aku lebih tenang, lebih rasa murtah, berasa aman, berasa lebih yakin kepada kamu ya Allah. Jadi kalau mencari bukti untuk meyakinkan, no problem. Bertanya untuk mendapat keyakinan, tak ada masalah. Tetapi kalau bertanya untuk pertikai, kufur ia. Dia mencari alasan untuk pertikaikan Quran, kufur ia. Sebab ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak duduk dalam Islam, Islam itu syaratnya apa dia? Iaitu al-khudu' wat-tadhallul wal-idh'an, tunduk, patuh, terima, ikut. Itu Islam. Kalau tidak, dia bukan Islam. Menentang, tak setuju je, itu tidak Islam. Itu syarat. Baik, Quran nombor 1. Nombor 2 ialah tuan-tuan, iaitu dia mesti mengikut satu batang tubuh dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana batang tubuh ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mesti diikut. Allah dah jaga dia daripada dia menjadi rasul sampai dia wafat. Maka orang ini bernama Muhammad ini tidak boleh diperli, tidak boleh dihina, tidak boleh dikata, sebab itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Banyak kali dalam Quran, taat Allah, taat rasul, banyak kali. Tapi pemimpin tidak. Wa ulil amri minkum, tidak wa ati'u, tidak kata taatlah kepada ulil amri, tidak. Tetapi yang ulil amri tengok dulu, kalau dia betul Quran, betul hadis, ya boleh taat. Itu pemimpin. Tapi Allah, Rasul tidak. Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa sahaja didatangkan oleh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ikut, kamu terima, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau dia larang, maka kamu kena tolak. Jadi itu dia tuan-tuan. Sekiranya dia, Ustaz kata tadi, kalau dia sihat, dia tidak sewel, dia faham apa semua,
maka kalau dia berkata begitu, bila berkata begitu jatuhlah iman. Kecuali kalau dia tak sihat, masa tu akal dia hilang, kewarasannya hilang, maka itu cerita lain lah. Jadi tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Kenapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala letakkan panduan. Kalau tidak ada panduan sebatang tubuh bernama Muhammad ini tuan-tuan, maka setiap orang akan boleh faham Quran ikut cara dia. Liberal sekarang ni faham Quran juga. Dulu liberal tak ikut Quran, sekarang ini Allah kata begini. Allah kata begini tu dia faham itu kepala otak dia tuan-tuan. Yang ni merosakkan dia bahkan orang lain. Jadi sama juga Rasul Melayu tu pun, bila tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia rujuk Quran juga. Mana bukti kamu Rasul? Orang tanya ni, mana bukti kamu Rasul? Surah Yasin ayat ketiga. Kita garu kepala surah Yasin ayat ketiga, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu itu adalah Rasul. Dia kata kamu tu dia. Kalau gitu tuan-tuan baca, tuan-tuan Rasul belaka. Innaka tuan-tuan, kamu tu Rasul, maka habis Rasul belaka atas masjid ni. Susah tuan-tuan. Nanya kita gitu dah. Jadi tuan-tuan, muslim Abdul Rahman Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kebaikan, khususnya kefahaman tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita satu kebaikan besar, khususnya bila kita mati, kita dapat kembali semula ke tempat asal kita, yakni syurga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina wa akhta hajatina ilaih. Dan kembalikan ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.